Tepat 9 pagi anda bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama Buletin Pagi 30 Oktober. Badan Mencari dan Menyelamat percaya pesawat Lion Air hancur akibat hentakan kuat. Juga laporan asal Ketua Audit Negara berhubung 1MDB didakwa dipinda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Badan Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia Basarnas percaya pesawat Lion Air penerbangan JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Johor Barat semalam hancur akibat hentakan dan geseran kuat. Keadaan itu berdasarkan faktor ketinggian pesawat ketika menjunam ke laut iaitu pada kedudukan 3,000 kaki. Memetik agensi berita antara, pengarah operasi Basarnas Bambang Suryo Aji berkata semakin tinggi, berat dan laju pesawat jatuh, semakin besar kemungkinan pesawat hancur. Geseran yang sangat kuat juga diperkirakan berlaku ketika pesawat terhempas ke permukaan air. Analisis itu berdasarkan serpihan yang ditemui di kawasan Nahas. Potongan bahagian ekor pesawat juga telah ditemui Basarnas. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dilakukan 24 jam tanpa henti di kawasan permukaan laut. Manakala operasi pasukan penyelam disambung jam 6 pagi tadi, waktu tempatan. Dengan adanya operasi pencarian atas permukaan mulai tadi pagi sampai dengan sekarang baru menemukan beberapa potongan tubuh saja. Saya prediksi dan saya perkirakan banyak korban yang masih di dalam pesawat. Oleh sebab itu kami dari pihak Basarnas harus segera mencari posisi bangkai kapal tersebut untuk dilaksanakan penyelaman karena sangat memungkinkan sekali kedalamannya untuk bisa kita lakukan penyelaman. Tambahnya, pasukan penyelam semalam telah pun membuat selaman pada kedalaman 30 hingga 35 meter. Bagaimanapun, lokasi tepat bangkai pesawat belum ditemui. Setakat ini, 14 beg mayat yang mengandungi anggota badan mangsa telah dibawa ke hospital. Australia dalam pada itu mengeluarkan arahan agar pegawai dan kaki tangan kerajaan negara itu tidak menggunakan perkhidmatan Lion Air susulan nahas membabitkan pesawat JT610. Pesawat itu terhempas ketika dalam penerbangan dari Jakarta ke Pangkal Pinang di Bangka Belitung, Indonesia. Menurut kenyataan di laman web Jabatan Hal Ehwal Luar dan Perdagangan Australia, keputusan akan dinilai semula apabila siasatan berhubung kemalangan itu sudah jelas. Pengawal trafik udara hilang hubungan dengan penerbangan JT610 Lion Air pada jam 6.33 pagi semalam. Sejurus pesawat itu berlepas pada 6.20 pagi dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta. Kapal terbang itu yang membawa 2 juruterbang, 6 kru dan 181 penumpang termasuk 3 kanak-kanak terhempas di Laut Jawa, 7 batu nautika ke utara pantai Tanjung Bungin di Karawang, Johor Barat. Laporan asal Ketua Audit Negara berhubung One Malaysia Development Berhad 1MDB didakwa dipinda atas arahan individu tertentu sehingga gagal mengesan salah laku dalam syarikat pelaburan strategik negara itu. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC Wong Kah Woh mendakwa salah laku itu hanya dikesan selepas berlaku perubahan pentadbiran negara pada 9 Mei lalu. Katanya isu 1MDB amat serius, namun PAC ketika itu gagal membuka semula siasatan walaupun Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengambil tindakan sebaliknya. Bagaimanapun katanya kini pembaharuan sudah berlaku dan Ketua Pesuruhjaya SPRM juga sudah bertukar. Sejak itu SPRM bukan hanya mampu menangkap ikan kecil, malah termasuk jerung besar. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kelantan menahan 2 bot nelayan asing dan 20 awak-awak kerana menceroboh perairan negara. Nilai rampasan RM1.5 juta. Semua yang ditahan berusia antara 18 hingga 42 tahun. Menurut pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Nurul Hizam Zakaria,
Seorang daripada dua tekong itu pernah ditangkap atas kesalahan sama. Katanya kedua-dua bot berkenaan ditahan pada jarak kira-kira 55 hingga 57 batu nautika dari Kuala Tok Bali. Tangkapan dilakukan kapal peronda KM Jujur ketika sedang menjalankan operasi damai sekitar jam 6.30 petang ke 7.30 petang Sabtu lalu. Mereka ditahan ketika menangkap ikan menggunakan kaedah tunda gading. 5 juta tangkapan termasuk dengan bot. Tangkapan jumlah tangkapan yang kita dapat tu ikan lebih kurang 2,000 kilo ataupun 2 tan. Minyak dianggarkan lebih kurang 10,000 liter bagi sebuah bot yang pertama dan 7,000 liter bagi bot yang kedua. Maknanya 17,000 liter bagi kedua-dua bot lah. Katanya semua yang ditahan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Seorang buruh binaan warga Indonesia terselamat daripada hukuman gantung sampai mati selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskannya daripada tuduhan membunuh seorang warga Bangladesh tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datin Zalita Zaidan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan prima facie dalam kes tersebut. Datin Zalita berkata pihak pendakwaan juga gagal memanggil saksi penting dalam kes berkenaan sekaligus menyebabkan subjudis kepada tertuduh Suri 41 tahun. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama seorang lagi suspek yang masih bebas pada jam 11.45 pagi 11 Mei 2017 telah membunuh seorang pekerja binaan Muhammad Ali Ashraf di tapak pembinaan Depo Bas Rapid Kuala Lumpur, kawasan perindustrian Batu Cave, Gombak. Pertuduhan terhadap mereka dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Sepanjang perbicaraan di peringkat pendakwaan, seramai 10 saksi dipanggil memberi keterangan. Sejurus prosiding mahkamah selesai, Suri kemudian ditahan oleh pihak Jabatan Immigration kerana tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Sepasang kekasih ditahan selepas disyaki menjadi dalang 6 kes samun kedai serba neka 24 jam di sekitar Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, dalam kes pertama, suspek hanya dapat melarikan wang tunai RM90 sahaja. Manakala dalam kejadian kedua, suspek tidak sempat menyamun, berikutan pekerja menjerit dan mengakibatkan suspek panik dan melarikan diri. Suspek berusia 28 tahun bersama teman wanitanya berusia 27 tahun ditahan di sebuah rumah di Inanam Jumaat lalu. Ia susulan 2 laporan kes samun kedai serba neka 24 jam di Jalan Kolam pada 23 Oktober lalu dan di Jalan Damai Plaza 2 hari kemudian. Modus operandi pasangan terbabit adalah suspek lelaki menyamar sebagai pelanggan dan melakukan samun menggunakan pisau apabila premis dalam keadaan sunyi. Selepas menyamun, suspek meninggalkan kedai menaiki Pro 2 Myvi dipandu teman wanitanya yang menunggu di luar premis. Kes disiasat ke Seksyen 392, Palang 397, samun bersenjata. Mahkamah Rayuan Syariah Alustar mengekalkan hukuman terhadap seorang pekerja swasta yang menjalin hubungan sumbang mahram dengan anak saudaranya. Kedua-dua mereka yang sudah pun bernikah di Thailand turut diarah berpisah. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim syari'i diketuai Hakim Datuk Syekh Abdul Rahman Abdullah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah pada 17 April 2017, tertuduh 55 tahun dijatuhi hukuman denda RM5,000, penjara 1 bulan serta 6 sebatan. Ia selepas tertuduh didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 18 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Darul Aman 2014. Kesalahan dilakukan antara 22 Januari 2017 hingga 22 Mac 2017 di sebuah premis di Jalan Datuk Kumbar. Dalam keputusannya, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan Syariah turut menolak kesemua 6 alasan yang dikemukakan dalam rayuan oleh tertuduh. Menurut Hakim Datuk Syekh Abdul Rahman, hujah tertuduh berhubung soal kesihatan, tanggungan serta keinsafan tidak diperincikan dan terlalu umum. Kes dikendalikan Pendakwa Raya Syari'i Farah Hassan manakala tertuduh diwakili Peguam Bahadur Omar. Jabatan Pengangkutan Jalan Pulau Pinang mengesan 7 pemandu positif dadah hasil operasi membabitkan kenderaan membawa pekerja kilang. Operasi dilakukan di 6 lokasi sekitar Georgetown.
Daripada ADK sebanyak 38 sampel yang diperiksa, ada 7 positif. Ujar seringan sebanyak 7 kes yang positif. Daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada jumlah periksa sebanyak 20, ada 14 kes yang melibatkan pelepasan asap hitam yang berlebihan. Antara lokasi operasi semalam ini adalah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Jalan Batu Maung dan Tapak Pesta Pulau Pinang. Menurut Muhammad Johari, 30% daripada 213 notis dikeluarkan adalah kepada van pekerja kilang, manakala bakinya membabitkan bas kilang. Ia termasuk 12 pemandu didapati tiada lesen memandu kenderaan awam, 8 tidak memiliki lesen memandu komputer dan 14 cukai jalan tamat tempoh. Sebanyak 250 buah bas dan van pekerja kilang diperiksa. Operasi melibatkan 119 anggota dari JPJ, Polis Diraja Malaysia, Agensi Antirada Kebangsaan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Immigration. 2 warga Indonesia turut ditahan kerana tidak memiliki permit kerja. Sementara itu, di Selangor, JPJ menahan 7 lori selepas didapati melanggar syarat dengan membawa muatan secara berlebihan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Operasi, Adnan Mat Isa berkata, operasi dijalankan hasil aduan awam dan risikan pihak JPJ mengenai lori yang membawa muatan tanah merah keluar masuk tanpa mengambil kira keselamatan orang awam. Muatan lori yang dibawa ini adalah untuk 2 trip. Sepatutnya lori ini muatan yang dibawa itu untuk 1 trip, tetapi dia bawa dengan lebih muatan yang ditimbang 100% lebih. Maksudnya muatannya melebihi berat permit yang dibenarkanlah. Operasi yang dijalankan di Kampung Jendram, Dengkil membabitkan 30 pegawai dan anggota penguatkuasa JPJ Putrajaya. Selain membawa muatan berlebihan, kesalahan teknikal termasuk memandu secara berbahaya, ubah suai kenderaan, kondisi tayar dan tidak memiliki lesen memandu turut dikesan. Kesemua lori yang ditahan didapati membawa muatan berat melebihi had yang dibenarkan, iaitu sebanyak 24,000 kilogram. Pemeriksaan mendapati 5 daripada 7 buah lori yang ditahan cukai jalannya telah tamat tempoh. Ada juga pemandu lori terbabit, tidak memiliki lesen memandu dan juga pemandu warga asing. Kesemua lori terbabit disita dan dibawa ke stesen penguasa Semenyih untuk tindakan lanjut. Kerajaan akan terus membela kebajikan pekebun kecil di negara ini melalui pelbagai inisiatif jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Industri Utama, Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Akin, antara insentif itu adalah program integrasi tanaman dan ternakan serta insentif untuk pekebun kecil getah dan kelapa sawit. Yang sedang berjalan seperti yang saya sebutkan tadi, integrasi ternakan dan juga tanaman. Dan ini kita bagi dukungan kepada pekebun kecil untuk melakukan program ekonomi tambahan mereka. Terutama bagi getah pula kita ada misalnya insentif latex supaya penuri-penuri atau pekebun kecil getah ini dapat memberikan tumpuan kepada susu getah. Kerana sekarang ni kita mengimport susu getah dengan jumlah yang banyak. Kita keluarkan sedikit. Jadi kita berikan intensif untuk beri galakan kepada mereka untuk menceburi ataupun beralih daripada menjadi segerap kepada susu getah. Kementerian ini kualiti dia mesti. Menurut Datuk Seri Syamsul, untuk pekebun kecil kelapa sawit, pihaknya menawarkan insentif berbentuk pengurangan sebanyak 20% bagi pembelian peralatan mengutip hasil sawit. Beliau ditemui selepas program sehari bersama Timbalan Menteri Industri Utama bersama pekebun kecil di Balai Raya Kampung Tengah, Paya Dalam, Melaka. Bagi rancangan jangka panjang, ia memerlukan kajian dasar bertujuan menarik penyertaan lebih ramai golongan muda menyertai industri peladangan negara. Tambahnya, usaha berkenaan termasuk memberikan golongan berkenaan sijil kemahiran mengurus 2 komoditi terbabit. Kerajaan Negeri Kelantan semalam membentangkan belanjawan 2019 yang memperuntukkan sejumlah 1.09 bilion ringgit sebagai perbelanjaan dengan defisit sebanyak 35.07 juta ringgit. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata, belanjawan berkenaan dijangka bertambah setelah menerima bayaran royalti petroleum dari kerajaan pusat. Kita insya-Allah kita berdoalah
untuk bajet tahun depan ni dah berubah dah. Terutama kita yakin bahawa royalti minyak tu akan dirilis oleh Kerajaan Persekutuan lah. Dan apabila masuk saja royalti minyak tu, kita akan masuk balik bajet lah. Itu bergantung kepada banyak mana yang dapat dirilis pada kita. Itu. Jadi bajet ni ada masuk? Kita masuk token. Token kita masuk. Mana token tu royalti? Royalti. Token royalti yang itu masuk. Tapi tidak angka sebanyak yang sepatutnya lah. Untuk supaya ada bekas tempat untuk kita letak dia. Kalau tak token, tak ada bekas. Walaupun belum lagi pasti mengenai jumlah sebenar bayaran royalti petroleum yang bakal diterimanya, angkanya dijangka melebihi jumlah defisit yang diunjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan bagi perbelanjaannya untuk tahun 2019. Menurut Datuk Ahmad, Belanjawan 2019 Kelantan bertemakan kemakmuran negeri kesejahteraan rakyat. Dalam belanjawan itu, Kerajaan Negeri meletakkan perbelanjaan mengurus sebanyak RM778.64 juta, manakala perbelanjaan pembangunan sebanyak RM307.86 juta. Tambah Datuk Ahmad, hasil tanah terus menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan kerajaan negeri kepada RM307.08 juta atau 41.29%. Manakala hasil hutan adalah sebanyak RM170.7 juta.